Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau Dila boleh respon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi bersama dalam tafakuh kita, tafakuh Al-Wajiz fi Usulil Fiqh, karangan Al-Fadil Dr. Wahbah Al-Zuhaili, yang dimulakan Ustaz Muhammad Syukri bin Rosli, YDP Bersam Sesi 2019-2020, Raisah Ustazah Aisyah Waidan, barisan JKT, sahabat-sahabiah, ikhwan-ikhwat, muslimin muslimat, para penonton yang berada di mana juga anda berada lah, sama ada di Malaysia maupun di Mesir ataupun di mana-mana sahaja di muka bumi ni, insyaAllah. Hari ni insyaAllah kita akan sambung tafakuh kita pada bab ijma'. Sebelum tu sama-sama kita niatkan supaya apa yang kita buat ni lillahi ta'ala, insyaAllah. Baik, hari ni sambung surat 47. Dalil yang ketiga iaitu ijma'. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain, amin. Ruknul ijma' wa syara'ituhu. Rukun ijma' dan juga syarat-syarat ni. Baik, sebelum ni kita dah habis dalil tsani, sunnah syarifah, dan kita dah masuk sedikit tentang ijma' pada bab ta'rif. Jadi rukun dan syarat ni dia lebih kurang rumusan daripada ta'rif yang kita dah baca sebelum ni lah. Kalau sudut luar dia boleh jadi berazam ataupun bersepakat. Jadi pada istilah usuliyah ni kita baca sikit, wattifaqul mujtahidin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asri min al-usuri ala hukmin syar'i, iaitu kesepakatan para mujtahid yang cukup syarat-syarat ahliyatul ijtihad daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas wafat Nabi. Selepas wafat, waktu Nabi tak ijma' sebab Nabi yang sujud, maka sumbernya sahabat Rasulullah SAW itu rujuk terus kepada Rasulullah. Jadi tidak dikira ijma' ketika Nabi masih ada. Fi asri minal usur ala hukmin syar'in, iaitu pada mana-mana zaman, daripada satu zaman pada mana-mana zaman dalam hukum syarak, iaitu ijma' yang dikira dalam syarak ni iaitu pada hukum syarak, bukan pada hukum lughah ataupun hukum-hukum
selain daripada syarat. Hukum luar, hukum syu'un dan sebagainya. Baik, rukun ijma' dan syarat-syarat dia. Nanti dia ada kaitan sikit. Sebab dia rumusan. Laisa lil ijma'i illa ruknun wahidun bil makna ad-daqiq li kalimah ar-rukun. Tidaklah ada pada ijma' ni kecuali rukun yang satu, dengan makna ad-daqiq, yang mendalam pada kalimah rukun. Rukun ijma' ni satu je, wa huwa ittifaqul ijtihadi, iaitu persepakatan para mujtahid. Fama lam yahsul al-ittifaq bainahum la yan'aqidu lil ijma'. Jadi apabila tidak terhasil kesepakatan di antara mujtahid ni, tak ada sepakat antara mujtahid ni, maka tidak dikira ijma'. Ijma' ni mesti sepakat semua mujtahid. Syarat-syarat ijma' sitata syurut, ada 6 syarat, iaitu yang pertama ayakuna al-qa'imun bil ijma'i adadan minal mujtahidin. Hendaklah orang-orang yang membuat ijma' itu berbilang-bilang daripada kalangan mujtahid. Kena ramai lah, kena ramai. Fala yatahaqqaqu al-ijma' di mujtahidin wahidin. Tidak terrealisasi ataupun tidak terjadi ijma' tu kalau mujtahid seorang. Seorang mujtahid dia yang keluarkan pandangan. Jadi kalau seorang mujtahid keluarkan pandangan tu namanya fatwa. Mujtahid nak capai ijma' ni kena semua mujtahid lah. Mujtahid tu kena berbilang-bilang. Lianna ma'na al-ittifaq la yatasawwaru illa bi'adadin minal ulama. Kerana makna ittifaq, kesepakatan tu sendiri tidak tergambar kecuali dengan berbilangnya para ulama. Mana ada istilah sepakat dengan diri sendiri kan. Sepakat tu mesti dengan orang lain. Maksudnya ramai lah, bukan seorang. Fa illam yujad illa mujtahidun wahidun aw isnan fi asri min al-usul la yanqidul ijma' syar'an. Jadi jika tidak wujud kecuali satu mujtahid atau dua pada mana-mana zaman, maka tidak terjadi ijma' secara syarak. Ijma' ni kena berbilang-bilang, kena ramai. Ramai ni 3 ke atas lah kalau dalam Arab. Yang kedua, ayahduthal ittifaq min jami'il mujtahidin 'ala al-hukm asy-syar'i. Kena terjadi persepakatan itu, hendaklah terjadi persepakatan itu daripada jami'il mujtahidin, kesemua mujtahid ke atas hukum syarak. Kalau ittifaq aktsarul mujtahidin, kalau bersepakat aktsar, sebahagian besar ataupun ramai mujtahid, maksudnya bukan semualah, aktsar, sebahagian besar, la yanqidul ijma', tidak terjadi ijma'. Contoh ada 15 mujtahid dalam zaman tu, 14 je setuju, 14 je kata A, yang ke-15 tu kata B, maka tidak terjadi ijma'. Kalau aktsar tu istilah dia apa? Jumhur. Sebab tu hukum merokok tu tak ijma', haram, dia jumhur. Sebab adalah ulama yang kata makruh ni. Ada juga, walaupun sikit, tapi tak semua. Maka tak jadi ijma', jadi jumhur dia. Tu masalah dia.
Mahmakilla ada mukhalifin, walaupun sedikit bilangan yang tak setuju tu, berkhilaf tu. Wa kathura adadal muttafiqin, dan banyak bilangan yang bersetuju, maka tak jadi juga, dia kena semua. Dan al-ijma' la budda fihi min ittifaqi jami'il mujtahidil biladil islamiyah. Kerana ijma' tu nak tak nak kena persetujuan kesemua mujtahid yang ada pada negara-negara Islam. Wala ibrah bi qauli ghairil mujtahidin, dan tidak dikira, tak diibrah, tak dikiralah kata-kata orang yang selain mujtahid. Ijma' mujtahid je, orang biasa tak dikira ijma'. Yang ketiga, ayatawafar al-ittifaq min jami'il mujtahidin al-muslimin fi waqtil hadithah. Hendaklah memenuhi kesepakatan itu min jami'il mujtahidin min jami'il mujtahidin al-muslimin, kesemua mujtahid muslim, orang mujtahid Islam pada waktu hadithah, waktu berlakunya itu, min mukhtalafil amsar islamiyah, daripada pelbagai bandar-bandar ataupun negara-negara yang berbeza. Falayan ikidul ijma' fi baladin muayyanin, tidak dikira ijma' tu kalau pada negara-negara tertentu saja. Tak ada ijma' Hijaz, tak ada ijma' Haramain saja, tak ada ijma' Mesir, ijma' Iraq, tak ada. Itu kira fatwa, fatwa fatwa Mesir, fatwa Iraq, fatwa Selangor, itu tak ada ijma' Selangor, tak ada. Ijma' ni seluruh negara-negara Islam, seluruh negara-negara Islam. Wala yanakidu bi ahlil bait, tak ada ijma' ahlil bait saja, ahli sunnah saja, atau bi ahli sunnah dunan mujtahid syiah, tidak dikira ijma' ahli sunnah saja tanpa mujtahid syiah. Jadi kat sini taklid sikit. Syekh Wabah Az-Zuhaili dulu dia salah satu daripada orang kuat lah, yang berjuang atau dalam takrib bainal mazahib ni. Jadi sebab tu dia letak Syiah saja. Jadi ni buku antara buku terawal doktor lah, kan? Tapi dekat-dekat nak mati, dekat nak meninggal tu, jadi dia tinggalkan. Jadi sekarang ni kita pakai ijma' tu ahli sunnah. Ni tak termasuk. Yang keempat, ayakuna al-ittifaq bi ibla'i kulli wahidin minal mujtahidin ra'yuhu sarahatan fil waqi'ah. Hendaklah kesepakatan itu bermula daripada setiap seorang ahli ijtihad itu dengan pandangan yang sarahah, yang jelas, fil waqi'ah, pada suatu kejadian ataupun satu isu. Sawa'un akan al-ibda' qawlan am fi'lan am mutafarriqin am mujtami'in. Sama ada dari sudut kata-kata ataupun perbuatan, ataupun terpisah, ataupun berkumpul. Maknanya persepakatan tu, ulama tu dia luahkan dia berikan pendapat tu, pandangan tu dengan sarahah pada isu tu. Tak dengan bermula, maksudnya mula tak ada satu isu, tak tahu hukum, dia nak keluarkan pandangan pertama pada hukum isu tu. Yang pertama tu kena sarahah dengan kata-kata atau perbuatan ni, maksudnya dia buat apa pandangan dia tu. Jadi isu ni dia
dia buat contoh kan, contoh macam ni dia buat satu perkara yang berkenaan dengan isu tu, itu dikira fi'lan. Pertama qaulan, dia cakap lah masalah ni, isu ni, apa dia punya pandangan dia. Itu tafarik ni pisah-pisah atau mujtami ini satu majlis lah, satu majlis keluar pandangan kan. Biasa pada isu-isu utama kan berlaku lah, contoh yang istimewa ulama pada perkara-perkara ekonomi kan. Tak ingat apa nama dia, karangan Syekh Wahbah Zuhaili juga, kitab Muamalat Maliyah Al-Mu'asirah. Dia sebut kan hukum haram, hukum haram pada apa ni, apa punya bank punya riba tu, interest interest dalam bank tu, dibincangkan dalam ijtima' ulama sedunia waktu tu. Semua kumpul lah, seluruh ulama seluruh dunia kumpul, keluar pandangan. Akhirnya sepakat ijma' interest yang kat bank tu adalah haram, walaupun namanya interest bukan riba, tapi dia haram sebab dia ada unsur riba. Itu antara yang ijma' yang dengan cara berkumpul lah, ulama seluruh dunia. Itu ijma'. Yang kelima, ayyaqa'al ittifaq min ahli al-ijtihadi al-muwassafina bil adalah mujanibatil bid'ah. Hendaklah berlakunya persepakatan itu daripada ahli-ahli ijtihad yang disifatkan dengan adil, dan juga menjauhi bid'ah. Ahli ijtihad tu dia kena adil dan juga menjauhi bid'ah. Tak cukup dia sekadar alim saja, tapi kena adil juga. Sebab sebab ada orang alim tapi tak adil, orang pandai tapi zalim. Sebab tu ijtihad ni dia kena disifatkan dengan adil dan menjauhi bid'ah. Adil ni antara kalau dalam Islam sebutkan tidak melakukan perkara-perkara yang perkara dosa kecil secara berterusan. Tadi syarah kat bawah tu. Lianna nusus adalah ala hujjatil ijma' tadullu ala dhalik. Kerana nas sama ada Al-Quran, Sunnah dan sebagainya menunjukkan kepada hujjatil ijma', menunjukkan kepada bolehnya ijma' dibuat sebagai hujah, menunjukkan kepada perkara tersebut, yakni ahli ijtihad tu kena adil dan juga menjauhi bid'ah. Amal adalah andal jumhur, adapun adil di sisi jumhur, lianna hukmul ijma' wa huwa kaunuhu mulziman innama yuthbitu bi ahliyati syahadah. Adalah keadilan ataupun sifat adil di sisi jumhur itu kerana hukum ijma' yang dikeluarkan oleh para mujtahid itu mestilah dipatuhi, mulziman, mestilah dipatuhi kerana apabila disabitkan oleh ahli syahadah. Maksudnya bila dah tersabit ijma' tu oleh ahli-ahli mujtahid, umat kena ikut. Sebab ijma' ni adalah dalil, satu sumber daripada Islam. Jadi orang keluar sumber tu mesti sifat adil. Tak, kalau tak adil macam mana mana ikut. Dan adil tu salah satu daripada sifat ahliyatus syahadah. Ahliyatus syahadah, orang-orang yang boleh jadi saksi, orang-orang yang boleh jadi saksi dalam perundangan Islam,
orang boleh jadi saksi ni kena sifat adil. Sifat yang adil. Maksud orang yang nak keluarkan ijtihad ni, dan orang ahli ijtihad yang nak keluarkan pandangan untuk ijma' ni pun, dia kena ada sifat yang boleh dia kena boleh jadi saksi. Ada sifat adalah lah maksudnya. Wa ahliyatu syahadah takunu bil adalah, kama nasul Qur'anil Karim, wa ashhidu dawa adlin minkum. Tak. Wa amma mujanabatul bid'ah, adapun menjauhi bid'ah itu, fa in kana asal bid'ah mukaffarah, sekiranya bid'ah itu bid'ah yang mengkafirkan, fa sahibaha ghairu musallim, pandangan dia tu tidak diterima. Wa in kana ghairu mukaffarah, kalau tidak mengkafirkan, wada'an nas ilaiha, dan dia menyeru manusia kepadanya, saqatat adalatuhu, jatuh ataupun hilang keadilannya, bi ta'assubil batil bila dalil usanidu, kerana ta'assubnya pada perkara yang batil tanpa ada dalil, mana-mana dalil yang dia bersandar padanya. Wala yu'khadhu biqaulihi fi ijma'il ummah, dan tidak diambil kata-katanya itu pada ijma' ummah. Maksudnya sama ada bid'ah mukaffarah, bid'ah yang boleh mukafirkan ni, dia tidak, pandangan dia tidak dikira lah dalam ijma'. Adapun bid'ah, orang yang mengamalkan bid'ah yang ghairu mukaffarah tapi dia menyeru, dan dia menyeru manusia untuk ikut atau buat benda tu, itu pun juga tak diterima pandangannya dalam ijma'. Lidha la yu'addu khilafur rafidah fi imamati syaykhain, maka sebab itu juga tidak dikira khilaf ar-rafidah pada imam, pada keimaman ataupun jadi pemimpin dua syaikhan. Syaikhan ni Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar. Ketika nak dilantik menjadi kepimpinan, nak dilantik jadi khalifah, Umar Abu Bakar ni, Syiah Rafidah ni dia tak setuju, tapi ketidaksetujuan itu tidak dikira ijma', sebab dia amalan bid'ah. Wala khilaf al-khawarij fi imamati Alil karamallahu wajhah, sama juga dengan buat khawarij pada khilaf buat khawarij pada melantik Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali sebagai khalifah. Baik, syarat yang keenam, ayat tamidal majmu'un ala mustanadi syar'iyyin fi ijma'ihim min nasin aw qiyasin. Hendaklah berpegang orang-orang yang berijma' itu kepada sandaran syarak. Sandaran syarak ni dari syara'ah, pada ijma' mereka daripada nas-nas sama ada Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun qiyas. Lianna al-ifta' biduni mustandin khata', kerana ifta' pemfatwaan atau pandangan tanpa ada sandaran adalah sesuatu yang salah. Wa qaul fi din bi ghairi ilm wa huwa manhi anhu fi qouli ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan kata-kata pada perkara agama tanpa ilmu juga adalah sesuatu yang ditegah atau dilarang oleh Allah.
Di mana dalam firman Allah, janganlah kamu berkata-kata pada perkara yang kamu tak ada ilmu padanya. Wali'annal dan kerana orang-orang yang berijma' ini laisa lahum bimahdin uqulihim, bukanlah pada mereka semata-mata mengeluarkan pandangan dengan akal mereka yang tersendiri, bisbat al-ahkam syariah, untuk kan hukum syariah. Tak boleh isbat satu hukum tu dengan akal semata-mata, tapi kena dengan sandaran. Sandaran tu sama daripada nas Al-Quran Sunnah ataupun qiyas. Nanti dia akan terangkan lebih bawah ni. Tapi tak boleh dengan akal semata-mata lah. Sebab tu orang yang kira akal ni, ikut akal ni, ujar dia tak diterima. Islam tidak menafikan akal, tapi kalau guna akal semata-mata tanpa berpandukan kepada nas, kita tidak terima. Part ni, part musannif dia akan syarah detail dalam ni. Okay. Bab mustanidul ijma', sandaran ijma'. Okay. Ni dia syarah detail daripada syarat yang ke-6 ni. Sandaran ijma'. Secara mudahnya, sandaran ijma' tu kuat dalil, iaitu dalil lah, dalil pada hukum yang diijma'kan tu. Wa dalilul ladzi ya'tamidu alaihi al-mujtahidun fi ma ajma'u alaihi, iaitu dalil yang ahli-ahli mujtahid itu berpegang kepadanya pada perkara yang mereka sepakati, pada perkara yang mereka ijma'kan lah, mereka sepakati. Wala budda min tawafurihi kama taqaddam, dan nak tak nak mestilah memenuhi syarat, syarat yang semua itu tadilah, yang di atas tadi, 6 tadi. Falau in aqada al-ijma' min ghairi mustanadil iqtida isbat syara' ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha batil. Kalaulah diangkat atau diterima ijma' tu tanpa ada sandaran untuk mengisbatkan satu pada perkara syarak selepas Nabi, ijma' tanpa ada sandaran, ini batil, azab batil. Tak boleh ijma' tanpa ada sandaran, kena ada sandaran, ada dalil lah. Baik, terus baris kedua di bawah. Ini sikit. Wahia imma tufhimun nas, iaitu dengan memahami nas, difahami nas, fil mansus ala hukmi, iaitu dengan difahami nas daripada benda-benda yang dinaskan pada hukumnya. Maksudnya ada nas yang ada nas yang menyebabkan satu hukum ni, Al-Quran Sunnah lah, Al-Quran Sunnah yang ada dalil daripada Al-Quran Sunnah yang menyebabkan berlaku satu hukum ni, itu, ataupun istinbatil hukmi, atau yang mengistinbat hukum, mengeluarkan hukum daripada nas-nas, daripada perkara-perkara yang dinaskan, pada satu perkara yang dinaskan, satu perkara yang ada telah ada nas padanya dan ada hukum padanya, biwasitah qiyas, biwasitatil qiyas, dengan perantaraan qiyas.
Maksudnya dalil itu sama ada dengan kita memahami nas Al-Quran Sunnah, ataupun dengan kita istinbat hukum dengan menggunakan kias daripada nas-nas yang ada pada suatu hukum. Au bitatbiqin qawaid syariah waltizam mabari'uha, atau dengan mengaplikasikan kaedah-kaedah syariah, kaedah-kaedah syarak, qawaid syariah, dan beriltizam ataupun beriltizam lah, ataupun iltizam, mematuhi, dengan mematuhi prinsip-prinsip umum bira'il makbul syarak. Ataupun bil i'timad ala adillati syar'iyyah kal istihsan wal istishab wal 'uruf wa sad dzara'i wa nahwu. Sama ada ataupun dengan berpegang pada dalil-dalil syarak yang lain, iaitu seperti istihsan, istishab, uruf dan sad dzara'i. Maksudnya dalil yang boleh guna untuk ijma' ni sama ada memahami nas Al-Quran dan Sunnah, ataupun dengan menggunakan kias, istinbat ukur daripada kias, ataupun guna kaedah-kaedah syarak yang diiltizam dengan mabadi' syarak, ataupun mabadi' ammah syarak, prinsip-prinsip syarak yang umum, ataupun dalil menggunakan dalil daripada istihsan, istishab, huruf, sad dzara'i, yang kita akan bincangkan selepas ni lah, dari selepas ni. Wala yaslihu al-ilham dalilan fi syara', maka tidak sah atau tidak diterima ilham sebagai dalil dalam syarak. Ilham ni tidak diterima dalil syarak lah. Atau contoh mimpi, aku nak buat orang pandangan ni sebab aku mimpi mana ni, tak ada. Biasa tak boleh macam tu, tidak dikira sebagai dalil mimpi, ilham. Dia kena ada dalil daripada Al-Quran Sunnah, kias, ataupun dalil lain yang diterima lah. Lianna syara' yu'khadhu an sahibur risalah, kerana syarak itu diambil daripada sahibur risalah, pemilik risalah. Wa sahibur risalah nafsu la yaqulu fid din min ghairi wahyin. Dan sahib risalah tu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak berkata-kata pada perkara agama tanpa ada wahyu. Nabi pun penuh wahyu. Fal ummati aula biha alla taqulu illa an dalil. Maka kalau Nabi pun cakap dengan dalil, maka umat dia pun lagi aula lah untuk bercakap dengan dalil. Fa yakunul hukm jazafan aw bil hawa wal aqal wat tabi'ah min amalin ahli bid'ah wad dalal. Maka hukum tanpa dalil, ataupun hukum dengan hawa nafsu, hukum dan akal semata-mata, ini semua amal ahli bid'ah dan ahli yang sesat. Guna akal semata-mata. Sebab tu pandangan Mu'tazilah ni tak diterima. Mu'tazilah ni dia guna akal semata-mata. Tak kok mana baik mana buruk. Tak guna dalil pun boleh tahu mana baik mana buruk. Ikut akal. Akal kata baik, rasa ni baik, kata ni boleh dibuat. Buruk dia buat. Tu Mu'tazilah lah guna akal. Sebab tu golongan-golongan yang guna akal semata-mata ni, istilah dia
Neo Mu'tazilah ataupun Neo Mu'attilah. Dalam Quran Mu'attilatul Wujud. Mu'tazilah baru lah, Mu'tazilah ala baru. Dia tak ada sanad sanad mazhab sanad rasmi, ataupun liberal. Sekarang kita cakap liberal lah, liberalism. Liberalism ni sanadnya bukan sanad daripada Mu'tazilah betul pun, tapi sebab kaedah dia, kaedah yang digunakan tu menggunakan akal semata-mata. Sama macam Mu'tazilah untuk menentukan baik buruk. Akal kata baik, maka boleh buat. Walaupun ada dalil kata ni tak boleh buat, tapi disebabkan akal kata baik, dia kata boleh buat. Sama macam liberal. Bincang pasal Mu'attilatul Wujud ni panjang lah. Detail boleh baca dalam karangan Syekh Ayub Soghrawi, Asas Syariah tu. Banyak lagi lah kita bincang. Wa naw'ul mustanid fi ra'in aktsarul ulama, dan jenis-jenis sandaran pada pandangan kebanyakan ulama, imma dalil qat'i fi min Qur'an wa sunnah, min Qur'anin wa sunnatin mutawatiratin, fa yakunu al-ijma' muayyidan wa mu'adhidan lahu. Jenis-jenis dia sama ada dalil qat'i, satu masalah atau satu isu yang ada dalil qat'i, dalil qat'i yang tersebut lah, qat'i yang tersebut iaitu Al-Quran dan sunnah mutawatirah. Apatah lagi dari qat'i yang tersebut tu, dia qat'i yang tidalah agak dah kuat. Isu tu, masalah tu dah ada pandangan yang kuat, hukum yang kuat. Fa yakunul ijma' muayyadan, maka ijma' tu menjadi sokongan, ataupun menambah kuatkan kepada hukum tu. Satu hukum pada satu isu yang ada dalil Al-Quran dan juga sunnah mutawatirah, maksudnya dalil qat'i yang qat'i sebut ni dah kuat, jadi tambah ijma' lagi, jadi lagi kuat lagi. Wa imma dalil dhanni, dalil yang zon yang tersebut, bahwa khabarul wahid wal qiyas, itu dah khabar wahid dan juga qiyas. Fa yartakil hukum hina idzin bil ijma'i min martabatil zon ila martabatil qat'i wal yaqin. Jadi kalau satu masalah yang ada hukum tu dalil zonni, tak, dalil ni khabar wahid lah, khabar ahad, hadis yang dengan riwayat seorang ataupun dengan qiyas. Maka bila disandarkan dengan ijma', tambah lagi dalil ijma', maka dia punya martabat dia daripada zon jadi qat'i dengan yakin. Okey, ringkas dia, kalau masalah tu atau isu tu ada satu hukum, hukum tu dengan dalil qat'i tersebut, maka dia kuat. Bila ditambah dengan dalil ijma', maka dia jadi lagi kuat. Adapun kalau satu masalah tu ada hukum tu dalil dia dalil-dalil yang zoni tersebut, iaitu dengan khabar ahad atau dengan qiyas, jadi kekuatan ni martabat dia dalam martabat zoni, sebab dalil zoni je. Tambah dengan ijma', bila tambah dalil ijma', maka dia naik lagi satu tingkat daripada zoni kepada qat'i. Faham ya? Kalau ada soalan apa-apa boleh tanya terus. Tak faham ke apa? Okay. Wal maslahatul mursalah, maslahatul mursalah tuslihu an takuna mustanidan lil ijma'. Masalah mursalah ni juga diterima ataupun sah
untuk menjadi sandaran pada ijma', dari dalil ijma'. Maksudnya salah ni boleh jadi dalil ijma'. Nah, jadi bab masalah ni ni ada saya ada dalam ni. Ada. Saya ringkas dia masalah ni dalam perbahasan maslahah ni ada 3. Dia ada maslahah mu'tabarah, dia ada maslahah mulghah, dan juga ada maslahah mursalah. Maslahah mu'tabarah ni maslahah yang diiktibar oleh syarak. Diiktibar oleh syarak. Yang diiktibar oleh nas-nas. Ada dalam Al-Quran Sunnah, diiktibar oleh nas. Maksud maslahah ni kebaikan. Perkara baiklah, maslahah perkara baik. Adapun maslahah mulghah adalah maslahah yang ditentang oleh syarak, tidak diterima syarak, ilgha. Ilgha cancel kan, cancel. Masalah mulghah ni masalah yang tidak diterima oleh syarak. Adapun masalah mursalah ialah masalah yang tidak disokong oleh dari nas, tidak disokong oleh nas, dan juga tidak ditentang oleh nas. Maksudnya nas tak sebut apa-apa pasal benda tu, maka dia adalah dalam kategori ni masalah mursalah atau masalah mursalah. Masalah mu'tabarah ni contoh dia apa-apa yang apa-apa masalah yang ada dalil tentangnya. Contoh contoh pengharaman arak. Pengharaman arak ada masalah dia kenapa diharamkan arak. Dan masalah tu datang daripada dalil nas pengharaman arak tu. Itu maksudnya kalau suatu masalah tu ada dalilnya, masalah tu ada dalilnya, itu dikira sebagai masalah mu'tabarah. Masalah mulghah, kita nampak benda tu baik, akal kata baik, tapi sebenarnya dalil kata benda tu bertentangan dengan apa yang akan kita kata baik. Kita dikira masalah mulghah. Contoh dia contoh kita apa selain contoh arak, contoh harta pusaka. Contoh harta pusaka, yang kita nampak adil kalau contohlah ada anak lelaki, anak perempuan. Anak lelaki dapat dapat separuh, anak perempuan dapat separuh. Kan dia tu dapat sama rata. Tapi benda tu bertentangan dengan dalil syarak. Bertentangan dengan nas kata lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1. Maka tu ni masalah yang tidak diterima oleh syarak. Selamat tak. Itu boleh ringkas yang paling umum lah. Benda ni banyak lagi kalau nak dikaitkan dengan kehidupan kita lah. Contoh contoh lah ni nanti cari sendiri lah, tak terkeluar pula. Ada begitulah saya ringkasnya. Adapun kalau perkara tu cari dalam Quran, Al-Quran tak sebut pasal benda tu. Tak. Cari dalam hadis tak sebut benda tu. Maka benda tu adalah termasuk dalam masalah musalah. Tak ada dalil yang khusus sebut pasal benda tu. Tapi kita buat benda tu berdasarkan masalah umum, masalah manusia. Apa kepentingan manusia buat benda tu. Jadi benda tu dalam masalah musalah. Kebaikan yang kita berdasarkan kepentingan manusia sendiri. Bab dalil tak sebut, tapi kalau dalil sebut kita ikut dalil lah. Nas sebut kita ikut nas. Tapi benda ni nas tak sebut. Contoh dia trafik. Ni benda paling biasa buat contoh kan. Traffic light ni masalah musalah sebab Al-Quran, hadis semua tak sebut secara khusus. Buatlah kamu peraturan jalan raya kan. Tak ada sebut. Jadi nak buat pun tak ada hadis yang larang. Jadi dia bukan masalah mulghah kan. Tak ada larang jangan buat peraturan jalan raya, jangan buat trafik kan. Jadi tapi trafik tu dibuat berdasarkan kepada kepentingan manusia. Jadi kebaikan manusia, iaitu kalau dalam
kita boleh sebut maqasid syariah. Kepentingan manusia tu keselamatan nyawa manusia. Jadi kita buat. Banyak lagi lah masalah benda kebaikan lagi. Nanti dia tengok bagi contoh bawah ni. Fa'idha tabadalat al-maslahah. Jadi sekiranya berubah maslahah tu, jazat mukhalafatul ijma' wa ihdathu hukmun yatanasabu ma'al maslahatil harithah. Kalau bertukar satu maslahah tu, harus untuk kita mengubah ijma' tu. Harus untuk kita tak ikut ijma'. Bukan tak ikut apa, ubah ijma' tu. Wa ihdathu hukmun yatanasabu ma'al maslahah. Dengan melakukan satu hukum yang munasabah dengan maslahah yang diperlukan. Dia bahasanya ada bahasa panjang lah, tapi saya ringkas kena faham. Kena faham ijma' tu hendaklah tidak bertentangan dengan mana-mana mana-mana hukum yang disebut sebagai masalah meluar tadi, ataupun tak ada pada perkara dalil. Maksudnya kalau kita nak buat ijma' pada suatu perkara yang perkara masalah musalah, dia ijma' tu boleh berubah. Syaratnya ijma' yang boleh berubah tu kena adalah perkara masalah musalah, perkara yang tak ada nas khusus sebut pasal benda tu, tak ada nas khusus yang melarang benda tu. Contoh dia nanti bidalil anna fuqaha al-Madinah bidalilin anna fuqaha al-Madinati sab'ah aftu bijawazit tas'ir. Ini contoh dia. Contoh dia fuqaha Madinah yang 7, mereka telah keluarkan fatwa harus untuk melakukan tas'ir. Tas'ir ni pengawalan harga barangan. Pengawalan harga barangan. Maksudnya kerajaan dia masuk campur dalam menentukan harga barang lah. Zaman Nabi SAW, zaman sahabat Nabi, zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, sahabat-sahabat minta untuk Nabi kawal harga barang, minta tentukan harga barang. Ada barang-barang yang mahal kan. Sahabat-sahabat minta Nabi. Jadi Nabi tak kasih. Nabi tak kasih tas'ir. Zaman Khulafa' Ar-Rasyidin pun Nabi Khulafa' Ar-Rasyidin pun tak kasih tas'ir, kawal harga barang ni. Jadi, siapa nak jual harga tinggi, ikut harga dia lah. Tapi berlaku ihtikar ni, monopol. Kalau zaman kita nak raya lah, nak raya haji, tiba-tiba nak dekat raya haji lah, kambing lembu jadi harga mahal 2 kali ganda kan. Itu kira sebagai ni lah, boleh jadi monopoli. Tapi banyak lagi contoh. Bab ihtikar ni besar sikit lah. Ni contoh lah, ni contoh. Jadi boleh kalau kerajaan nak campur, tetapkan harga shilling. Maksudnya paling mahal harga gini. Tu harga shilling. Jadi asalnya tak boleh, tapi sampai daripada zaman Nabi tak boleh, zaman Khulafa' Ar-Rasyidin tak boleh, sampai zaman fuqaha Sab'ah ni, fuqaha Madinah Sab'ah ni, dia boleh. Sebab waktu tu mengikut pada situasi semasa berlaku masalah ihtikar. Bila orang monopoli satu barang tu ikut harga dia, jadi bolehkan tas'ir. Sebab nas tak sebut secara khusus untuk larangan melakukan kawalan harga barang ni. Kerajaan campur tangan harga kawalan barang ni. Dia termasuk dalam masalah musalah. Diingat pada masalah waktu tu, kalau tak buat nanti rakyat, manusia akan susah nak cari barang semua.
Wa kana Sa'id fi asri sahabah adamul qaul bitas'ir. Ni zaman sahabat tak boleh. Aftul imaman Malik wa Abu Hanifah bi ta'i zakat li Hashimiyin lima tawiyur baitul mal. Baitul mal. Contoh lain bagi sini. Imam Malik, Abu Hanifah ni dia mengeluarkan fatwa mengeluarkan fatwa untuk bagi zakat kepada Al-Hashimiyin, ahli bait. Golongan-golongan ahli bait ni. Apabila berubahnya baitul mal. Asalnya ahli bait ni tak boleh makan duit zakat. Ahli bait ni dia boleh makan harta ghanimah. Harta ghanimah ataupun harta faid. Harta ghanimah ni harta yang dapat dengan perang ataupun harta faid dapat tidak dengan perang, tanpa perang. Itu je. Zakat, hadiah tak boleh. Ribat tak boleh. Tapi bila sampai zaman Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah ni, tengok negara-negara Islam semua dah luas, dah banyak terbuka. Tak ada lagi nak atau ghanimah nak bagi kan. Kalau ikut dulu ghanimah, setiap kali perang ada ghanimah, ahli bait ni dari satu bahagian. Tapi semua dah terbuka duluan. Jadi ahli bait ni dia susahlah sampai orang mengata ahli bait ni. Dia Abu Hanifah dengan Imam Malik keluarkan fatwa boleh. Ahli bait boleh terima zakat. Ma'anna al-asl al-hukm asal hukum syar'i alla tahillu zakat li Bani Hashim. Asalnya hukum syarak tak boleh Bani Hashim ataupun ahli bait ni tak boleh terima syarak, tak boleh terima zakat asalnya. Wa mana a'immatul mazahib mana a'immatul mazahib min syahadati zawj li zawjatihi wa bil akas wa min syahadatil usul wal furu' li ba'dihim ba'dha. Atau ini fatwa, ini contoh lain. Imam-imam mazhab 4 kata tak boleh seorang suami menjadi saksi kepada seorang isteri, atau isteri menjadi saksi kepada suami, ataupun usul dan furuk, atau furuk dan usul. Contoh anak dengan bapa, bapa dengan anak. Bapa tak boleh jadi saksi kepada anak, atau anak tak boleh jadi saksi kepada bapa. Sebab apa? Sebab ada istilah kita ada conflict of interest. Conflict of interest ni maksudnya ada kepentingan lah. Conflict of interest ni besar sikit lah pasal ni. Contoh conflict interest ni, contoh untuk conflict interest contoh ada satu syarikat ni, bila apa istilah dia, audit, jurau audit datang, nak buat audit lah, audit akaun syarikat. Jadi bos ni bagi hadiah, sebut hadiah, ni hadiah lah, ataupun ni duit kopi lah, nanti habis audit ni minum lah, minum kopi guna duit ni. Walaupun istilah dia hadiah atau duit kopi, tapi dia ada konflik of interest, walaupun tak namanya. Konflik interest maksudnya kenapa waktu tu dia bagi, kenapa waktu yang datang tu dia bagi. Boleh jadi dia bagi tu sebab supaya jurau audit tu dia lepas pandang kalau ada berlaku ada dalam akaun dia ada berlaku khianat apa sikit kan, duit tak sama kan, tapi dia lepas pandang dia bagi duit tadi kan. Contoh conflict of interest. Maksudnya kalau contoh dalam kes saksi ni kan, boleh jadi sebab ni bapak aku ni cakap kes mencuri kan. Contohlah contoh kes baju besi Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar satu ketika baju besi dia dicuri. Hari dia mengadu pada Qadi Syuraih.
Qadhi Surayh ni tabi'in. Qadhi Surayh ni tabi'in. Umar ni bukan Umar, Ali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Yang Ali ni sahabat. Dia waktu tu dia mengadu lah kepada Qadhi Surayh ni, Yahudi ni curi dia punya baju besi. Jadi Qadhi Surayh ni tanya, kau ada saksi ke? Sayyidina Ali sebut ada. Siapa saksi kau tu? Sayyidina Ali sebut Hasan. Qadhi Surayh cakap, tak boleh. Hasan tu anak kau. Tak boleh. Jadi sebab apa? Sebab ada konflik of interest. Boleh jadi sebab anak dia, walaupun anaknya tak walaupun ni bukan kes Umar ni tadi, kes Ali ni contohlah. Tapi nak cakap konflik of interest ni, contohnya kalau seorang anak menjadi saksi kepada bapak dia, tu anak ni bapak aku ni aku kena tolong, walaupun dia cakap, walaupun dia sebenarnya tak nampak benda tu, tapi bila dia saksi dia cakap nampak kan, sebab bapak dia. Itu namanya contoh konflik of interest. Kenapa? Jadi Aimah mazhab ni dia melarang, walaupun waktu zaman Nabi, zaman sahabat boleh. Zaman Nabi, zaman sahabat boleh suami jadi saksi bagi isteri, jadi saksi bagi suami. Tapi start zaman tabi'in tu tak boleh. Limaslahati fi fil hifaz ala huquqin nas min anbiya, untuk menjaga maslahah hak-hak manusia daripada dirampas, daripada hilang. Kerana dalika jaizan baina sahabah. Zaman sahabat boleh, walaupun zaman sahabat boleh, tapi waktu imam mazhab ni dia keluarkan pandangan tak boleh, melarang. Sebab apa? Sebab fasad zaman, rosaknya zaman. Baik. Wa min amsilatil ajma' wa min amsilatil ijma' al-mustanad ila maslahatin mursalatin. Contoh ijma' yang bersandarkan dengan masalah mursalah. Tadi ni dia bagi contoh benda-benda yang boleh berubah disebabkan benda tu adalah masalah mursalah, yang selain daripada ijma'ah. Saya cakap fatwa fuqaha Madinah, fatwa Imam Malik, Imam Hanifah, ni semua bukan ijma' lah. Tapi nak cakap benda-benda ni pun boleh berubah disebabkan dia adalah termasuk dalam perkara yang masalah mursalah, maka ijma' pun boleh nak cakap macam tu. Dengan syarat benda tu dalam benda yang masalah mursalah, benda yang tak ada dalil pada nas, tak ada dalil menyokong, tak ada dalil melarang pada nas. Kalau ada dalil khusus yang menyebut atau mengarahkan benda tu, maka dia jadi masalah mutabarah. Kalau ada dalil khusus sebut tak boleh benda tu, maka dia jadi masalah mulghah. Syarat dia kena masalah mursalah, tak ada dalil sebut, tak ada sunnah, tak ada nas sebut. Contoh dia, contoh ijma'. Ijma'us sahabati fi ahdi Umar ala adamu qismah al-aradi al-maftuha unwatan wa wadu' al-kharaj 'alaiha. Contoh dia ijma' sahabat pada zaman Umar, Sayyidina Umar, dengan tidak membahagi-bahagikan tanah yang telah dibuka, daripada perang, dan meletakkan kharaj ataupun kharaj
apa ni, tax, apa, cukai tak cukai. Ni zaman Sayyidina Umar. Kes ni berlaku pada satu perang tu. Sayyidina Umar dia tak bagi-bagikan tanah. Di balah Sayyidina Umar dengan Bilal, dekat 7 hari balah. Sayyidina Bilal cakap, kenapa kau tak bagi-bagikan tanah perang ni kan? Sebab Nabi bagi-bagikan. Nabi dulu perang bagi-bagikan tanah ni kepada sahabat. Sebab itu ghanimah. Tanah yang dibuka, tanah yang dapat sebab perang, ghanimah. Dia bagi-bagi kepada sahabat. Jadi Umar ni tak bagi. Bala ni ujah Umar antaranya, sebab waktu tu Iraq ni, itu tu perang Iraq, buka Iraq. Iraq ni penduduk ramai. Tak. Penduduk ramai. Jadi kalau tak di bagi tanah tu pada apa ni, penduduk Iraq tu, tak ada tempat duduk lah dia orang. Kalau saya Nabi bahagian yang kata nak berbagi ni, nak supaya ada perang tu dapat lah. Jadi Umar ni dia buat apa? Dia bagi, jadikan tanah tu hak milik penduduk asal tu. Tu datang istilah bumi putera. Istilah bumi putera tu tanah tu bagi kepada penduduk asal tu, penduduk Iraq tu. Sebab penduduk Iraq ramai. Kalau tak bagi, tak ada tempat duduk dia orang. Tak. Tu bumi putera tu ada juga dalam Islam. Jadi antara ujar Sayyidina Umar juga sebut, bila cek-cek sebenarnya tak semua perang yang Nabi bagi-bagikan tanah. Ada juga perang-perang yang Nabi tak bagikan tanah kepada orang yang berperang. Dan juga waktu dulu, waktu zaman Nabi semua kan, perang tu umat Islam atau orang-orang yang keluar berperang tu, dia orang tanggung sendiri. Tak, dia orang tanggung sendiri kan. So bila keluar infiru, pergi berperang kan, semua umat Islam tu siap-siap buat sendiri. Maksud tanggungan ataupun apa ni, bajet tu daripada diri sendiri. Tak. Kalau bajet nak keluar perang semua tu 4,000 lah. 4,000 lah yang dia orang kena sedia sendiri. Tak. Guna harta sendiri. Tapi zaman ni, zaman Sayyidina Umar kata, tak, bajet ataupun peruntukan semua bukan peruntukan sendiri, peruntukan semua kerajaan bagi. Tak. Kau orang pergi perang, peruntukan, peralatan semua kerajaan bagi. Jadi tak ada masalah lah kalau harta apa ataupun tanah tu tak bagi dekat tentera. Jadi apa yang dibuat Sayyidina Umar, bila tanah tu dibagi pada penduduk asal, diletakkan cukai kharaj. Kharaj tu bagi pada kerajaan. Jadi tentera tu ambil gaji daripada kerajaan. Sayyidina Umar buat macam tu. Lepas tu disebut sini, takminan lima uridi daiman di Baitul Mal, sebagai satu jaminan, sumber yang tetap kepada Baitul Mal. Walil infaq alal masalih al-amah wal marafiq, dan juga jadikan dia sebagai satu infak kepada masalah-masalah amah. Itu yang sebut tadi, masalah-masalah amah. Iraq yang ramai tu, wal marafiq, dan prosedur-prosedur ni, min al-juyus wa thubur wal anhar wal jusur wal qadah wal amal wal ummal muhtajin, kepada tentera, lembah-lembah, gunung-gunung, sungai, pengeja-pengeja dan orang-orang yang memerlukan. Semua ni masalah-masalah Sayyidina Umar buat ni untuk masalah-masalah benda ni. Ada masalah yang dilihat benda tu. Jadi Sayyidina Umar buat keputusan tu. Jadi bila dah buat macam tu, tengok akhirnya ramai penduduk Iraq masuk Islam.
betul lah Sayyidina Umar ni. Sayyidina Bilal minta maaf banyak. Dia berlaku waktu tu ijma' sahabat. Jadi ijma' sahabat untuk tak bahagikan tanah yang dibuka sebab perang. Tapi tanah tu dibagi pada bumi putera, daripada orang asal, dan dikenakan cukai, kharaj. Waliyabqa dhalika haqqan li jama'atil muslimin awaluhum wa akhiruhum ala sawa duna hadrun li ba'dihim wa takhsis fi'atu bihi dunal akhirin. Untuk mengekalkan hak sama umat Islam, sama ada umat Islam tu yang baru masuk awal, yang dah lama masuk, ataupun yang baru masuk awal wa akhirin, secara sama rata, tanpa diketepikan salah satu yang lain. Dan juga mengkhususkan satu kelompok tanpa kelompok yang lain. Baik. Wa min hadhil ajami, contoh lain, ijma' sahabat. Ijma' sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran dalam mazhab yang satu. Zaman Umar buat Al-Quran kan, tulis Al-Quran. Bila lihat puak-puak syubra, puak-puak yang hafal Al-Quran ni ramai mati kan, ramai meninggal. Jadi bukukan Quran. Tak. Bila bukukan Quran, banyak pula mazhab, banyak pula version kan. Jadi ada perbalahan sikit. Ada zaman bila sampai zaman Sayyidina Uthman ni, waktu tu buat mazhab satu mazhab je. Mazhab lain kena dibakar kan. Sayyidina Uthman kumpulkan satu panel untuk buat satu mazhab yang khusus untuk umat Islam seluruhnya. Jadi mazhab-mazhab lain ni dibakar. Jadi dia jadi itulah yang kita sebut sebagai mazhab Uthmani ataupun mazhab Uthmani. Hari ni satu mazhab je. Tak ada ceritakan Darul Salam, Darul lain satu mazhab. Ni ijma' dia. Wa ziarah adzan thalith. Ni la'alla sawab ni azan sani, azan yang kedua. Dan menambah azan kedua untuk solat Jumaat zaman Sayyidina Uthman. Asalnya solat Jumaat azan satu je solat Jumaat ni. Tapi bila tengok zaman tu umat Islam dah mula lambat datang solat Jumaat. Dia buat solat dia buat dua azan. Dia buat dua azan. Li'ilamin nas bisolat, untuk memberitahu manusia untuk solat, waktu solat lah. Zaman Nabi tak ada. Sebab tu ada, kalau perasan lah, ada kat Mesir ni ada masjid yang dia satu azan. Kalau perasan lah, ada masjid kat Mesir ni ada satu azan, dia tak dua azan. Contoh Masjid Muhammadi. Masjid Muhammadi satu azan. Dia tak dua azan. Sebab dia ikut zaman Rasulullah SAW lah. Tak buat dua azan. Tapi kalau kat Malaysia, dengan tiba jangan balik, tiba marah orang lah, buat dua azan ni. Tak ada masalah. Baik. La sima ba'idun al masjid kila tawafutihim solat. Wa kana musandihim wal maslah wa daf'ul mafsadah al martabah ala baqa'il amr ala ma kana alaihi fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Apatah lagi yang jauh daripada masjid, untuk bagi tahu solat ni, supaya apatah lagi yang jauh, supaya datang awal sikit, supaya masuk waktu solat tak ada yang terlambat. Inilah yang disandarkan sebagai untuk memenuhi maslahah dan menolak mafsadah, daf'u mafsadah. Wa kama yakunu al-ijma'
ala hukmin waqi'in waqi'ah. Di mana berlakunya ijma' itu untuk meletakkan satu hukum yang realiti, hukum yang menepati realiti. Yang mungkin ayakuna ala ta'wil nas, boleh kita untuk mentakwilkan nas, ataupun mentafsirkan nas, ataupun mentaklilkan hukum nas, untuk membuat ijma' ni. Tapi ada nak takwil taklil nas ni ada hukum-hukum dia. Habis. Lepas ni masuk hujatul ijma', Allah Ta'ala alam. Jadi saya ringkas tadi gitulah. Ijma' ni kena ada sandaran dalil. Dalil ikut dari dalil yang diterima oleh syarak lah. Al-Quran Sunnah, kias dan sebagainya yang diterima oleh syarak. Walaupun ijma' pada perkara-perkara yang tak ada pada dalil, kena guna dalil yang umum lah, biasanya guna kias lah. Tapi tak ada masalah, benda-benda yang tak ada dalil ni boleh ditukar, boleh bertukar mengikut keperluan zaman, keperluan manusia waktu tu, dengan syarat benda tu adalah masalih mursalah, bukan benda-benda yang ada dalil yang khusus padanya. Benda dalil khusus tak boleh nak tukar macam mana pun cara dia. Benda-benda tak disebut pada tak ada disebut secara khusus dalam mana-mana nas, maka boleh berubah ijma' tu mengikut keperluan zaman. Seperti contoh lagi tadi. Contoh apa ni, bagi tanah tadi, tak bagi tanah. Dan contoh buat pembukuan membuat Al-Quran dalam satu masa. Tak ada dalil khusus yang sebut benda tu, dan tak ada satu dalil khusus yang larang benda tu. Dia boleh, tapi benda tu dibuat berdasarkan keperluan. Itu disebut sebagai masalah mursalah, berdasarkan kepada kepentingan manusia, berdasarkan kepada maqasid syariah. Bahasa maqasid syariah ni dia ada dalam mereka insya-Allah. Belakang sikit, panjang sikit lah. Tak. Sebab tu dalam negara kita ni, kita kena perhati betul-betul mana benda-benda yang sebenarnya itu berada dalam masalah muktabarah, mana benda-benda yang dalam negara kita atau masyarakat kita sebenarnya itu dalam masalah mulwah, dan mana yang masalah mursalah. Kita kena jelas benda tu. Nak tahu mana benda tu kena belajar lah. Kena tambah ilmu. Tak. Contoh orang sebut macam tadi, orang sebut arak ni dan judi ni kena ada dalam negara. Tak, kena buat juga sebab dia untuk kepentingan ekonomi negara. Tak. Kalau tak ada, negara bankrupt benda semua kan. Benda tak betul lah. Walaupun secara akal kita nampak itu betul, tapi ada dalil tersebut. Tak boleh haram arak dan judi ni. Apa? Arak dan maisir, judi ni tak boleh. Maka tak boleh buat. Jadi kita tak boleh berhenti sampai situ. Dah tahu benda tak boleh buat, apa alternatif yang kita boleh bagi? Ini kita lah, orang belajar ni kena perah, kena perah otak sikit untuk bagi satu sistem, buat satu sistem yang sesuai untuk nak backup. Kita tak boleh cakap benda tak boleh buat, tapi keperluan realiti semasa waktu tu perlu. Jadi kita kena keluarkan satu idea yang ikut Islam. Benda ni kena kaji lah. Contoh isu apa? Isu takaful lah. Takaful. Kalau sebut dia insurans lah. Insurans ni dalam Islam tak ada. Tak. Insurans ni asalnya tak ada. Tak. Insurans ni datang daripada sistem penjajah. Tak. Jadi bila kita tengok balik, insurans ni haram lah. Sebab ada unsur judi, tak, ada unsur gharar. Tak. Bagi letak duit ataupun bagi duit untuk dapatkan perlindungan. Siapa yang dapat, dia untung lah. Kalau tak berlaku apa-apa, penjual tu yang untung.
Jadi sistem takaful datang untuk menetralkan balik benda tu. Sistem takaful ni tak sama macam insurans. Tak. Dia tak pakai dia telah dibuang unsur judi tu. Tak. Jadi benda tu, duit yang dibagi tu tak ada hak milik syarikat. Dia ada hadiah ataupun hak milik umum. Ni nanti boleh carilah latar belakang takaful ni macam mana. Itu antara inovasi yang dibuat oleh intelektual ataupun ilmuwan Islam kita untuk menetralkan benda yang haram. Tak mengharuskan benda yang haram lah. Sebab Islam tak datang dengan teknikal lah, tapi Islam datang dengan prinsip. Tengok satu benda tu ada haram, tapi zaman memerlukan, manusia zaman tu memerlukan benda tu. Tak, kalau tak ada insurans, habislah. Tak, berlaku aksiden tak ada nak tanggung. Zaman dulu Islam, dalam sistem Islam, insurans ni tidak dibahaskan dalam bab ekonomi, tapi insurans ni dibahaskan dalam bab perundangan. Kalau berlaku aksiden, kita ada kisos. Tak, bayar ikut kerosakan yang dibuat, bayar ikut bayar darah dan sebagainya. Benda ni ulama bahas dalam kitab panjang. Tapi datang penjajah, dia buat insurans. Kalau jadi zaman sekarang ni, kalau tak ada insurans, rosak, habislah duit kita. Tak nak tanggung macam mana, rugi kita sendiri. Ini keperluan memang memerlukan benda tu zaman. Tapi ada unsur haram. Jadi ilmuwan telah buat satu inovasi, membuang unsur haram tu, menggantikan dengan benda yang harus, benda yang halal lah. Itu dengan takaful lah. Tapi maqasid dia sama lagi, untuk menjaga kepentingan harta manusia dan sebagainya. Allah Ta'ala alam. Soalan? Tak ada. Dia sekali itu saja. Kalau ada kurang, boleh tegur lah, ataupun salah atau nak tanya, boleh PM nanti. Allah Ta'ala alam. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.